observe, mencerap cikgu praktikal 4 syifa. Tapi cikgu kata tak apalah. Cikgu nak ajar 4 bina dulu, nanti cikgu ni lah. Okey, so cikgu rasa cikgu boleh mula. Boleh mula dah Kak Aisyah tu? Boleh. Awak tanding tu bila? Ke tanding macam tu je? Tanding dah cikgu. Tanding dah lah, berdasarkan like Ah. nanti. Ya, dia 10% like, 90% tu juri. Okey, insya-Allah cikgu doa sama biar menanglah budak Zainab ni. Amin. Nah. Tengok macam Kak Fitri. Kenal Kak Fitri Syuhada 2 tahun lepas asrama. Kenal. Tokoh. Kenal. Dia ke dia apa? Dia kalau dia berhujah dia memang ni lah. Dan kalau awak ambil dia sebagai idola, sekarang dia berada di IPG ambil sambung jadi cikgu. Cikgu apa? Cikgu sejarah ke apa? Okey. So kita sambung. Okey, jadi sebelum cikgu sambung 217, ini ialah yang awak hantar kepada cikgu tu, cikgu ucap terima kasih dan cikgu telah pun upload di Facebook cikgu lah. Kalau awak nak join cikgu punya Facebook, awak boleh join perkongsian Cikgu Muni. So dalam tu semua cikgu share kan kerja-kerja yang awak dah buat. Apa-apa sahaja yang cikgu buat, apa yang daripada sekolah lama cikgu, apa yang dah buat bertahun-tahun lepas pun semua cikgu masukkan gambar dalam tu sebagai tujuan untuk share dengan cikgu-cikgu Bayu yang lain. Bukan untuk tujuan nak wayak cikgu bagus. Dok. Cikgu untuk perkongsian lah. Maknanya kalau orang tengok tu, cikgu lain pun boleh buat juga dengan anak murid dia. Okey, jadi yang awak buat tu ialah ransangan luar deh. Ransangan luar. Okey, so hari ni cikgu nak sentuh tentang ransangan dalam. Dalam ni dia payah sikit. Sebab apa dia payah? Sebab dia benda dalam kita, dalam tubuh kita. Kalau ransangan luar tak apa. Okey, so walaupun ransangan dalam ni cikgu kata payah sikit, tapi proses dia sama saja. Proses dia sama saja. Dia bermula dengan dapat rangsangan, kemudian dikesan oleh reseptor, tercetus impas saraf, okey, kemudian impas saraf tu dibawa oleh neuron deria pergi ke pusat integrasi iaitu medula oblongata. Kena sebut. Tak boleh sebut pusat integrasi otak saja, kena sebut pusat integrasi di mana di medula oblongata, kemudian diangkut oleh neuron motor pergi ke efektor iaitu otot atau kelenjar. Sama saja proses dia, awak tak perlu takut, awak begitu je. Okey, cikgu mula balik, bermula dengan rangsangan. Rangsangan hak mana cikgu? Rangsangan ni lah. Rangsangan sama ada tekanan osmosis darah, suhu badan, darah, paras gula darah, tekanan darah. Sebab tu awak kena ingat sosok tekanan osmosis darah ni bila cikgu? Bila air minum banyak atau air minum sikit. Maka bila air minum banyak sangat, air minum sikit, maka itu adalah rangsangan tekanan osmosis darah. Okay. Ataupun suhu badan. Suhu badan meningkat bila? Apabila awak buat aktiviti cergas, apabila awak demam dan sebagainya. Ataupun suhu badan rendah. Itu adalah rangsangan. pH darah. pH darah beresid. Sebab apa jadi beresid? Sebab buat aktiviti cergas juga. So bila buat aktiviti cergas, karbon dioksida banyak sangat. pH darah jadi beresid. Itu adalah rangsangan. Lagi, aras gula dalam darah tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab makan makanan manis banyak sangat. Okay, makan makanan manis banyak sangat. Ataupun berpuasa. Berpuasa aras gula rendah. Okey, aras gula rendah. Macam cikgu, contoh kalau cikgu berpuasa tak sahur, dalam pukul 5 macam tu cikgu jadi pening. Pening lah, pening, sakit kepala. And then lepas berbuka puasa, dia kembali okey. Sebab apa? Sebab aras gula cikgu rendah lah sebab cikgu tak bersahur. Okey, kemudian itu adalah rangsangan lah tu. Okey, tekanan darah. Tekanan darah jadi tinggi sebab apa? Sebab dehidrasi. Dehidrasi, awak kurang minum air. Ataupun awak
stres. Okay, itu adalah semua adalah rangsangan. Jadi apa-apa saja rangsangan daripada sini, okay, ini adalah rangsangan, apa-apa saja rangsangan daripada sini akan dikesan oleh reseptor. Cuma dia bukan reseptor deria dah. Okay, bukan reseptor deria dah. Dia reseptor saja. Dia ada reseptor dia. Okay. Kemudian tercetus impas saraf, dibawa oleh neuron deria, hantar ke pusat integrasi medula oblongata otak, hantar ke efektor otot kelenjar oleh neuron motor. Barulah terhasilnya gerak balas. Okey. Jadi kita nak tengok apakah contoh-contoh rangsangan dalam hari ni. Okey, so cikgu ulang balik yang ni rangsangan dalam. Okey. Rangsangan dari persekitaran dalam. Contoh, ni dia bagi contoh, tekanan darah meningkat bila semasa berlari. Biasanya kalau kita guna jam ni, kita senang je. Macam contoh jam cikgu ni kan. Dia boleh jawab. Dia boleh jawab mesej, dia boleh baca mesej, dia boleh baca ni. And then kalau kita buat apa, kita buat aktiviti, kita jogging ke, kita berlari ke apa, dia ada baca bacaan dia deh. Dia ada bacaan dia. Ada bacaan jantung, degupan jantung berapa, bacaan stres pun ada jam ni. Dia connect dengan telefon. Okey. Jadi, awak nampak tak tekanan dia tinggi ni? 157. Okey. Jadi tekanan darah dia meningkat apabila dia berlari atau buat aktiviti cergas. Okay, apa-apalah asalkan aktiviti cergas. Okey, jadi ia akan dikesan oleh reseptor. Reseptor apa? Ada nama dia. Kalau tekanan ni, nama dia baroreseptor. Oh, cikgu saya kena hafal ke? Yes, kena hafal. Jadi untuk tekanan tinggi, ia akan dikesan oleh reseptor namanya baroreseptor yang terletak dekat jantung, iaitu di arka aorta dan arteri karotik. Okay, kemudian impas saraf. Tercetus impas saraf dihantar melalui neuron deria ke pusat integrasi iaitu otak. Otak dekat kawasan mana? Dekat kawasan medula oblongata. Boleh, dia hantar ke otak juga tapi kita kena maklum. Kawasan mana? Medula oblongata. Okey, kemudian pusat kawalan kardiovaskular menghantar impas saraf melalui neuron motor ke efektor. Okey, kemudian medula oblongata pun dah terjemah apa semua. Dia akan hantar melalui neuron motor pergi ke efektor. Dan efektor kita ialah otot. Jadi pengecutan otot, nampak ni, otot kardium jantung. Jadi sebab ni awak kena tahu tekanan itu tinggi, jadi otot jantung tu kena mengecut perlahan. Otot jantung kena mengecut perlahan. Cikgu buat apa dia kena perlahannya? Barulah tekanan tu turun. Kalau tekanan tinggi, otot jantung mengecut cepat. Cepat. Lup, dup. Tapi kalau nak turunkan tekanan, dia kena loop, dup. Perlahan. Okey, kemudian pengembangan diameter salur darah. Salur darah katakan sebelum ni jadi sempit gini. Jadi sempit. Sebab apa sempit? Sebab dia bukan sempit kecil. Kecil maka jadi tinggi. Dok ni darah tu. Sebab tu tekanan jadi tinggi. Sekejap Apa ya? Mengajar buat apa degah kau tahu aku. Betul? 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 Kena buka. Sekejap. Okey. Sebentar. Ini masuk dapur ni. Tunggu. Duduk tunggu. Tak dah. Okey. Sekejap cikgu. Ni sekejap awak baca dulu.
Okey, sorry deh gangguan sat ni. Okey. Sebab rumah cikgu renovate kan jadi payah sikit. Okey, tersambung balik. Okey, jadi kemudian diameter tu jadi inilah pengembangan diameter salur darah. Jadi kalau sebelum ni sebab dia duduk berlari tu apa ni diameter salur darah tu kecil. Jadi darah duduk tekan-tekan nak lalu sebab darah apa cikgu nak lalu ni sebab dia nak memberi oksigen. Darah nak masuk melalui salur darah sebab nak bawa oksigen. Oksigen tu untuk nak bakar glukosa. Oksigen tu untuk digunakan oleh sel-sel badan sebab dia nak bakar glukosa sebab nak bekalkan tenaga. Jadi tapi sekarang sebab kita nak turun balik dah ni tekanan darah, maka salur darah tu dia kena kembang. Dia kena besar dah, kena mengembang. Jadi darah yang lalu agak perlahan lah. Okey, jadi untuk menurunkan tekanan darah ke julat normal. Jadi bila dia nak turun tekanan darah ke julat normal ni? Apabila selesai berlari. Masa berlari tadi memang darah duk tekan-tekan nak lalu sebab nak bawa, nak bekalkan oksigen banyak-banyak kepada sel badan sebab sel badan nak guna untuk bakar glukosa. Tapi bila dah selesai berlari, tekanan tu kena turun dah lah, tekanan darah kena turun. Jadi caranya ialah pengembangan salur darah. Jadi bila pengembangan salur darah, darah pun slow dah. Okey. Jadi dia akan turunkan tekanan darah ke julat normal. Perkataan julat normal ni wajib ada deh. Kena wajib tulis. Kalau awak tak tulis dalam periksa, awak duduk tekanan tinggi situlah sampai bila-bila. Jadi awak kena tulis. Menurunkan tekanan darah ke julat normal. Wajib kena tulis. Okey dah. Okey, ni contoh apabila berlari tekanan tinggi. Okey. Sekarang, ni nota esei cikgu buat ni. InsyaAllah bila kita buka bersemuka nanti cikgu akan berilah. Actually cikgu sebenarnya ada buku esei tebal dah cikgu buat. Memang cikgu tulis tangan. Yang ni yang cikgu kata apa ni. Kalau Akilah dia tahulah kakak dia guna. Okay, kita ada buku esei ni. Yang ni memang cikgu tulis tangan. Semua esei bertahun-tahun dah cikgu buat macam ni. Jadi ini adalah contoh peperiksaan bilam pun cikgu pun dah lupa dah ni. So ni jawapan dia. Kita baca sama-sama deh. Okay, dehidrasi. Dehidrasi ni terhidrat lah, kurang air. Adalah faktor terjadinya penurunan tekanan darah. Tadi tekanan darah tinggi ke? Tadi tekanan darah tinggi. Sekarang kalau awak dehidrasi, dia berlaku penurunan tekanan darah. Dan kalau awak kurang minum air, sampai kering tubuh awak. Penurunan tekanan darah. Terangkan bagaimana sistem peredaran darah dan sistem saraf ni bukan babi deh. Cikgu tulis bab 1. Bab 1 kata 5 dulu. KBSM. Bukan KSSM dah. Terangkan bagaimana sistem peredaran darah dan sistem saraf berperanan mengawal atur tekanan darah yang menurun. Maknanya daripada turun kita nak naikkan balik tekanan darah tu. Okey, kita baca dah. Nombor 1. Dehidrasi, kehilangan atau kekurangan air dari tubuh menurunkan isi padu darah dalam arteri dan vena, menyebabkan tekanan darah jadi rendah. Boleh Dia lebih kurang je, benda sama je. Tadi tekanan tinggi, sekarang tekanan rendah. Asalkan tekanan, ia akan dikesan oleh reseptor namanya baroreseptor yang terletak di dinding aorta dan arteri karotid. Lepas tu, tercetus impas saraf dan dihantar oleh neuron. Okay, cikgu tukar dah. Kita tukar neuron apa dah? Ini silibus lama. So kita tukar jadi neuron deria. Tercetus impas saraf dan dihantar oleh neuron deria. Kadar penghantaran impas saraf berkurangan. Kadar penghantaran impas saraf berkurangan atau tiada ke pusat integrasi di medula oblongata di otak. Sebab apa cikgu kadar ni penghantaran impas? Sebab lo ni tekanan rendah. Tunggu bawah. Kejap
Mana tu tu? Okey. Impas saraf, kemudian impas saraf dihantar oleh neuron. Cikgu tukar. Bukan efferent dah. Neuron motor. Impas saraf dihantar oleh neuron motor ke efektor melalui saraf simpatetik disebabkan nak tingkatkan balik tekanan. Sebab lah ni tekanan darah tu rendah, jadi kita nak naik balik kita kena guna saraf simpatetik. Sebab nak naik balik tekanan darah. Efektor menghasilkan mekanisme pembetulan. So dia nak betul balik, nak naik semula tekanan darah ni. Ingat ada SAN. Kita belajar ada SAN ni, nodus sinoatrium mencetuskan banyak impas saraf untuk meningkatkan kadar denyutan jantung. Jadi dia nak naik balik kadar denyutan jantung, otot licin arteri mengecut, diameter arteri berkurang. Maknanya salur darah tadi akan jadi kecil. Okay, diameter arteri berkurang. Sebab bila salur darah jadi kecil, diameter kecil, darah akan tekan nak lalu, tekanan akan naik. Jadi rintangan darah mengalir dalam salur darah bertambah. Bila salur darah tu jadi kecil, rintangan tu akan tinggi. Darah jadi payah nak lalu sebab salur tu kecil. Jadi rintangan darah yang mengalir dalam salur darah akan bertambah, maka meningkatkan tekanan darah kembali ke aras normal. So cikgu nak awak saling notan ni, cuma awak tukar tadi. Cikgu tukar tadi. Neuron afferent jadi neuron deria, neuron efferent jadi neuron motor. Awak tukar. Okey, dan awak buatlah dalam bentuk awak ikutlah awak dalam bentuk awak kreatif ke apa. Yang ni cikgu nak awak salin dah bersama dengan soalan dan jawapan. Okey, dan awak kena tahu ni kenapa tekanan darah boleh jadi rendah. Sebab dehidrasi, masalah endokrin, pendarahan teruk, katakan contoh awak kemalangan, awak bleeding teruk, awak akan tekanan darah akan jadi rendah. Jangkitan kuman, alahan teruk, macam contoh mengandung ke alahan teruk sangat muntah, dan pengambilan ubat. So cikgu nak awak saling yang ni dalam nota lah. Okey, buatlah ikutlah awak nak buat, nak tiru cara cikgu ke, nak buat macam mana, asalkan awak jelas tentang yang ni. Okey, ada nak tanya apa-apa tak setakat ini untuk yang ni? Sebelum cikgu pergi ke contoh yang lain. Cikgu ada bagi dua dah ke awak ni contoh rangsangan dalam. Satu tekanan tinggi semasa berlari. Satu lagi tekanan rendah semasa dehidrasi. So katakan contoh nanti masuk exam tentang pendarahan teruk. Awak boleh guna semua ni. Nombor 1 sampai nombor 7 ni boleh guna. Okay, ada nak tanya tak? Elisha ada nak tanya? Rashidah? Tak ada cikgu. Tak ada Jelas cikgu. ke Rashidah? Jelas. Jelas Okey. So bagus. Kita pergi kepada seterusnya. Okey. Yang ni cikgu ada bagi. Dalam buku asal tak ada kot. Cikgu check. Tak ada dalam buku. So cikgu bagi contoh lagi. Cikgu takut naik exam. Ni suhu pula. Okay, ni tentang suhu. Suhu ni pun rangsangan dalam juga tadi kan. Okay. Katakanlah ni suhu badan awak normal 37. Lo ni suhu badan awak normal 37. Tiba-tiba suhu naik. Apa suhu naik? Mungkin awak buat aktiviti cergas. Mungkin awak buat aktiviti cergas atau awak demam. Okey. Jadi rangsangan dalam, okey, suhu badan meningkat. Dikesan oleh reseptor. Reseptor tu bukan baru dah. Baru reseptor bukan dah. Tapi dikesan oleh reseptor yang terletak dekat organ kulit. Impas saraf dihantar oleh neuron deria. Ke mana? Ke pusat integrasi otak medulla oblongata. Okay, kemudian neuron motor dihantar ke efektor. Efektor kita ialah otot atau kelenjar. Jadi lo ni dia bukan otot dah. Dia kelenjar. Kelenjar, endokrin dan kulit. So apa dia buat? Gerak balas untuk hilang haba iaitu berpeluh. Sebab suhu naik jadi awak akan berpeluh-peluh-peluh, maka suhu turun kembali normal. Nampak tak? Memang kena tulis ni.
suhu turun kembali normal. Boleh Okey. Cikgu harap tak ada masalah. Cikgu dah bagi 3 contoh lah sekarang ni. Tekanan tinggi, tekanan rendah dan suhu badan meningkat. Jadi kalau naik exam kena cerita macam ni lah. Tapi jangan buat catat alih macam ni deh. Kalau katakan naik esei, jangan buat catat alih macam ni. Awak kena buat karangan deh. Okey. Seterusnya kita sambung lagi. Okay, kita nak tengok jenis-jenis reseptor. Reseptor deria yang terdapat pada hujung gentian saraf mengesan maklumat di persekitaran luar dan dalam. Lokasi reseptor bergantung pada jenis rangsangan yang dikesan. Ini awak kena tahu. Lokasi reseptor bergantung kepada jenis rangsangan yang dikesan. Setiap jenis reseptor biasanya peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Contoh, reseptor deria mengesan rangsangan luar terdapat dalam organ deria. Kalau nama dia reseptor deria, maka dia duduk dekat organ deria. Mana organ deria? Mata, hidung, lidah, kulit. Boleh Kalau dia sebut reseptor deria, maknanya dia duduk dekat organ deria. Mana deria? Mata, hidung, lidah, kulit. Reseptor deria yang mengesan rangsangan yang terdapat dalam organ dalaman yang spesifik, misalnya sel pankreas yang mengesan aras gula dalam darah. Tapi ada juga contoh macam tadi, baroreseptor. Okay. Yang ni yang spesifik ni. Kalau baroreseptor ni, dia mengesan tekanan. Tekanan ke apa? Tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Dia terletak dekat jantung. Boleh? Okay. Okay, kita tengok merentas bidang. Semua reseptor boleh dianggap sebagai pengubah tenaga, iaitu reseptor boleh mengubah satu bentuk tenaga kepada bentuk lain. Misalnya fotoreseptor mata mengubah tenaga cahaya kepada bentuk yang boleh diterima oleh sistem saraf, iaitu isyarat elektrik. Yang ni ada kaitan dengan fizik. Nanti you all akan belajar dari fizik lah. Okay, so kita tengok reseptor deria. Kalau foto, awak tengok sini foto. Foto ni cahaya. Sebab tu kita panggil dia fotosintesis. Sebab nak buat fotosintesis kena ada cahaya matahari. Fotografi. Dia sangat peka pada cahaya ke? So fotoreseptor cahaya. Termoreseptor, awak ingat termometer untuk suhu. Kemoreseptor, kimia. Awak pernah dengar kemoterapi? Orang yang kena kanser kan, dia kena menjalani kemoterapi. Kemoterapi maknanya terapi menggunakan bahan-bahan kimia. Kemoterapi menggunakan ubat-ubatan. So kemoreseptor ialah dia peka kepada bahan kimia. Baroreseptor, tadi tekanan. Mekanoreseptor, sentuhan dan tekanan. Reseptor, kesakitan. So cikgu, saya kena ingat ke ni? Kena sebut, kena ingat ke rangsangan dikesan oleh reseptor apa? Yes, awak kena ingatlah. Kalau cahaya, fotoreseptor. Kalau kimia, kemoreseptor. Kalau suhu, awak ingat temperature, thermometer, thermoreseptor. Okay, kalau tekanan tinggi, tekanan darah rendah, baroreseptor. Kalau sentuhan dan tekanan, mekanoreseptor. Kalau sakit-sakit, nociceptor. Okay. Jelas Kena hafal yang ni. Okay. Seterusnya kita pergi. Yes. Ni contoh-contoh lah. Contoh-contoh dia bagi. Kalau mengesan rangsangan cahaya. Apa dia tadi? Rangsangan cahaya. Fotoreseptor. Fotoreseptor deh. Tapi kalau ditunjuk mata, reseptor mata dah. Okay, boleh dia kata ni reseptor, fotoreseptor. Nampak? Dia kesan dia daripada reseptor deria, dia kesan cahaya fotoreseptor, hantar pergi ke otak, pusat integrasi otak. Okay, kemudian dia nak lalu ke apa? Nak lalu ke neuron deria, iaitu saraf optik. Nampak? Ni rangsangan pecah cahaya. Okay, rangsangan cahaya.
dikesan oleh neuron deria mata. Neuron deria pula. Ngarut cikgu. Dikesan oleh reseptor deria mata. Reseptor kita sebab cahaya, maka fotoreseptor. Tercetus impas saraf dihantar oleh neuron deria. Pergi ke mana? Pergi ke otak. Nanti otak akan integrasi. Dan interpretasi. Dia akan terjemah. Oh, becah ni. Maka terhasillah. Kemudian dibawa oleh neuron efektor. Neuron efektor. Mengarut cikgu. Neuron motor. Pergi ke efektor. So efektor kita ialah otot dekat mata, maka dia akan mengendur sebab dia nak klik-klikkan mata tu. Okay, boleh Okey, seterusnya kita nak tengok keperluan gerak balas. Kenapa kita perlu bergerak balas? Okey, keupayaan organisma untuk mengesan perubahan dalam persekitaran luar dan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut amat penting untuk kemandirian organisma. Ayat dia panjang. Jadi kenapa kita perlu bergerak balas? Untuk kemandirian organisma. Gapo cikgu kemandirian organisma? Kemandirian ni ialah survival. Untuk survive lah. Contoh orang lempar batu kepada awak. Awak mesti mengalihkan diri awak ke, awak mesti lari daripada batu tu. Tu untuk survive lah. Untuk kemandirian organisma. Bagi sesetengah haiwan, perubahan keadaan iklim yang mendadak mendorong haiwan mencari tempat perlindungan baru. So kalau misalnya dia kesan, berubah ni suhu ni. Burung pun lari pergi duduk tempat lain. Semua ni untuk survive. Cuba bagi contoh cikgu Sa untuk survive ni. Yang awak dapat tengok lah. Cuba bagi contoh satu yang awak baca ke, yang awak tahu daripada persekitaran. Haiwan ke yang dia, kenapa dia, apa contoh gerak balas yang haiwan lakukan untuk survive? Ayuni Balkis. Berikan contoh kepada cikgu satu. Apa contoh haiwan buat untuk bergerak balas, tujuan dia untuk survive? Ayuni Balkis. Ayuni dengar ke soalan cikgu? Umairah. Kalau berhibern. Umay dengar tak soalan cikgu? Nah. Umay dengar Ya. tak apa? Beri contoh apa yang haiwan buat. Apalah, apa-apa saja haiwan yang dia buat untuk tujuan dia survive. Yang awak tahulah. Kalau kucing dia jilat. Jilat batu. Apa? Perubahan iklim apa dah? Kalau kucing dia jilat pada dia pada suhu untuk Ya, kucing dia jilat kan dah? Cikgu tak tahu sebab cikgu tak pegang kucing. Kalau panas. Cikgu kalau musim tu ia berhibernasi masa musim sejuk. Betul lah tu. Macam contoh musang, apa lagi? Dia berhibernasi semasa musim sejuk. Berhibernasi maknanya dia rehat dia. Dia berhibernasi, dia rehat, dia tidur semasa musim sejuk. Sebab kalau dia keluar, nanti dia macam-macam lah. Okay. Jadi itu contoh survive lah. Lagi. Badak sumbu. Badak sumbu buat apa? Rendah dalam lumpur. Berendam dalam lumpur sebab panas ke? Jadi dia berendam dalam lumpur. Betul juga. Okay, lagi? Cikgu kalau landak dia ada duri kat belakang dia tu. Sebab bila dia mengesan kedatangan musuh. Betul juga. Semua ni gerak balas. Betul. Okey, lagi? Katakan contoh dia. Macam contoh hari tu
sebelum terjadinya tsunami. Ingat, sebelum terjadinya tsunami, haiwan-haiwan naik ke atas belaka dia. Sebab dia sebenarnya haiwan dalam laut tu dia dah jadi berlaku mekatronik dah, pergerakan pergerakan bumi tu bawah dalam laut tu. Jadi semua haiwan tu lari naik ke atas. Itu pun salah satu contoh juga. Yang kedua, apa itu cikgu terbaca itu sebelum jadinya apa itu, semua haiwan lari dah belaka. Jadi maknanya dia tu dia sudah mengesan akan berlakunya gerak balas tersebut sebab haiwan ni dia lagi sensitif kan. Tu semua tu tujuan dia untuk survive. Boleh? Okey, lagi yang kedua, keupayaan organisma untuk mengesan perubahan persekitaran dalam juga sangat penting supaya maklumat dapat disampai ke pusat integrasi. Pusat integrasi ni ialah otak lah. Pusat integrasi kemudian akan menghantar maklumat kepada efektor untuk bergerak balas terhadap perubahan tersebut. Misalnya apabila suhu badan meningkat melebihi julat normal. Sekejap Cik ni ajar ni. Apa untuk tanya review? Tidak doyak bang ni dia nak kalah test. Dia dah ambil gambar bang ni biji orange. Mesti nak tanya dia. Tanya dia. Macam ni bang. Boleh. Okey tu. Dia dah ambil gambar. Tak banyak dia kena tahu dia. Okey, jadi maklumat ini akan disampaikan ke pusat integrasi oleh reseptor. Pusat integrasi akan menghantar impas saraf kepada efektor supaya menurunkan semula suhu badan kepada julat normal. Yang kita belajar tadi lah. Okey, jadi kesimpulannya, manusia ke haiwan ke perlu bergerak balas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Okey, jelas contoh ni. Gerak balas yang cepat diperlukan untuk menyelamatkan bola di pintu gol. Ni semua ni untuk survive lah. Sebab kalau dia lepas, dia kalah. Jadi dia kena tahan bola tu daripada masuk dalam gol. Okey, jelas Okey, jadi cikgu simpulkan keperluan gerak balas ni ada 3 lah. Daripada ayat panjang-panjang tadi tu, cikgu buat kesimpulan. Maknanya satu untuk kemandirian, untuk survive. Okey, yang kedua, supaya maklumat sampai ke otak. Nanti otak akan terjemah, hantar ke efektor, barulah dia boleh bergerak balas. Jadi kesimpulan dia, manusia ke haiwan ke perlu menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Contoh macam burung layang-layang, bila berubah musim dia akan terbang di tempat lain. Jelas? Contoh semut lah, semut. Bila hujan ataupun panas, dia akan naik lah. Jadi kadang-kadang semut ni banyak dekat rumah kita. Kadang-kadang kurang. Dia tengok atas suhu juga Okey, kita pergi kepada soalan. Apakah maksud gerak balas? Jadi gerak balas merujuk kepada cara sesuatu organisma bertindak balas apabila mengesan sesuatu rangsangan. Itu maksud gerak balas, iaitu bergerak balas selepas mengesan sesuatu rangsangan. Apakah organ deria yang mempunyai reseptor deria mekanoreseptor? Ingat tak dia, mekanoreseptor ni ialah sentuhan dan tekanan. Jadi bila sentuh, bila rasa tekanan, itu ialah kulit, organ deria kulit. Pada pendapat anda, mengapa koordinasi sangat penting bagi manusia? Ingat koordinasi. Koordinasi ni maksud dia mula daripada awak terima rangsangan sampai awak hasil gerak balas adalah koordinasi. Jadi koordinasi penting kepada manusia kerana sebarang perubahan yang berlaku di persekitaran luar atau dalam badan dapat dikesan dan gerak balas yang sewajarnya dapat dilakukan. Koordinasi ni maksud dia mula daripada awak dapat rangsangan sampai awak hasil gerak balas. Jadi proses daripada sini sampai ke sini kita panggil koordinasi. Okey, soalan 4. Anda terasa gigitan nyamuk di kaki anda lalu memukul nyamuk tersebut. Uraikan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, jadi rangsangan luar ialah gigitan nyamuk.
dikesan oleh mekanoreseptor iaitu reseptor deria kulit. Tercetus impas saraf dibawa oleh neuron deria, hantar ke pusat integrasi otak. Otak pun tafsir, terjemah, dihantar melalui neuron motor pergi ke efektor. Efektor kita otot tangan. Otot tangan kita mengecut, mengendur, bergerak balas, memukul nyamuk. So ini ialah rangsangan luar. Okey, kita habis yang tu. Kita pergi lagi. Kita masuk sistem saraf. Okey, sistem saraf manusia terdiri daripada rangkaian sel saraf atau neuron. Cuba awak tengok ni, penuh dengan urat-urat ni. Urat-urat tu ialah sel saraf atau neuron. Sistem ini dibahagi kepada dua subsistem utama iaitu kita ada dua jenis, sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat. Pusat ni maksud dia yang utama. Okey. So sistem saraf pusat kita ialah otak dan saraf tunjang. Rosak dua ni tak ada lah kita. Boleh ni? Rosak otak, awak tahu dah jadi ke apa. Rosak saraf tunjang, awak akan jadi koma, lumpuh. Nampak? Ni yang utama. Otak dan saraf tunjang. Saraf tunjang ni duduk dalam tulang belakang awak. Jelas? Okey, lepas tu sistem saraf periferi ni apa ni? Panggil sampingan dia. Iaitu saraf kranium, saraf spina, saraf spina dan semua-semua ni, semua-semua ni reseptor deria apa semua ni, ini ialah sistem saraf periferi. Boleh? So sistem saraf pusat yang utama adalah otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi ialah 12 pasang saraf kranium yang terletak dekat otak, luar otak kawasan otak juga. Dekat kawasan muka, otak. 31 pasang saraf spina. Saraf kranium menghantar impas dari dan ke otak. Saraf spina menghantar impas dari dan ke saraf tunjang. Faham ke tak tu ni? Saraf kranium ni menghantar impas dari otak ke dia atau dari dia pergi ke otak. Maknanya dia ni menghubungkan ke otak lah, saraf kranium ni. Manakala saraf spina hantar pergi ke saraf tunjang atau dari saraf tunjang hantar ke dia. Boleh Jadi sistem saraf pusat sistem saraf ada dua, iaitu sistem saraf pusat ni utama. Punuh lah. Tak jadi manusia lah kita ni. Boleh? Sistem saraf pusat kita ialah otak dan saraf tunjang. Rosak saraf tunjang, koma, lumpuh. Okay. Ada nak tanya setakat ni? Ada nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Tak ada cikgu nak teruskan. Okey. Okey, ni cikgu dah sentuh dah tadi. Okey, kita pergi kepada otak. Okay, lepas ni kita akan buat, cikgu akan ambil seorang volunteer untuk jawab soalan dah. Okey, kita tengok otak. Okay, tahukah anda bahawa otak terdiri daripada lebih kurang 100 bilion neuron? Oh, banyak sel mikir kita. Ada 100 bilion neuron. Otak merupakan pusat koordinasi dan kawalan bagi manusia. Sebab tu dia penting tu, sebab dia adalah pusat koordinasi dan kawalan bagi manusia. Bahagian-bahagian utama otak manusia ialah cerebrum, hypothalamus, cerebellum, medulla oblongata dan kelenjar pituitari. Dan kalau awak tengok di sini otak awak ni, permukaan hemisfera berlipat-lipat. Nampak ni? Berlipat-lipat. Awak nampak ni? Berlipat-lipat semua ni. Dan cikgu ada ajar awak kalau berlipat-lipat, kecil-kecil, halu-halu, kecil, banyak, berlipat. Kecil, banyak, berlipat. Tujuan dia untuk menambah JLP
supaya dapat memuatkan lebih banyak sel saraf. Ni soalan ni masuk dalam SPM dan trial. Apa? Simple je soalan tu tanya. Mengapakah permukaan rajah, dia tunjuk gambar ni, mengapakah permukaan ni berlipat-lipat? So dia berlipat-lipat untuk menambahkan JLP supaya bila dia berlipat-lipat banyak-banyak, dia ada luas permukaan banyak. Untuk gapo luas permukaan banyak? Sebab dia nak memasukkan banyak sel saraf. Okey, jelas Okay. Kemudian, cikgu nak tanya awak deh. Cuba awak tengok gambar ni. Okey. Cikgu Aki tanya sore-sore. Aina Syakirah ada? Aina? Aina ada? Aina Syakirah. Kalau cikgu panggil tak nyaut tu tak ada tu dia. Aina Najihah ada? Ada Ada. Aina Najihah nampak apa dalam gambar ni? pemandangan, Pemandangan. Ya. Okey. Aisyah tu nampak apa? Gunung, sungai, langit, awan, Gunung, sungai, tumbuhan. langit, awan. Okey. Aminah? Apa yang boleh awak katalah tentang gambar ni? Apa-apa cikgu akan tunjuk je gambar ni. Awak nak kata apa cikgu? Aminah? Aminah Safiyah, ada? Ayuni Balkis? Cikgu tak kata jawapan awak salah ke betul. Cikgu tanya apa awak boleh kata tentang gambar ni. Awak boleh Ayuni Balkis. Siti Nur Alia? Gunung. Gunung. Ya, tak ada nak kata apa dah. Udara segar. Udara segar. Nur Adeni? Ada gunung, sungai, langit warna biru. Ya. Okey. Nur Akilah? Dapat guna pemandangan. Gunung pemandangan. Arfan Nadia? gunung-gunung hijau, lepas tu sungai, awan. Okey. Okey, so sebenarnya apa yang cikgu tanya awak tadi tu sebenarnya hanyalah secara luaran untuk cikgu kenal pasti awak ni guna otak kanan ke otak kiri. Tapi dia tak secara detail. Cuma dia secara luaran. Okey, awak tengok. Kalau dia guna otak kanan, dia akan mentafsir gambar ni secara keseluruhan. Dia tengok seluruh. Sebab tu dia boleh kata warna biru dekat langit, ada bukit-bukit, tenang, tempat percutian, mendamaikan hati. Dia kecek secara keseluruhan. So orang tu menggunakan otak kanan. Kalau dia jenis tafsir secara terperinci. Oh cikgu, bukit depan ni hijau ni dekat dengan kita waktu dia hijau. Kalau bukit belakang tu cikgu jauh. Sebab tu nampak warna gelap. Cikgu ada bukit tinggi, ada bukit rendah cikgu. Lepas tu ada warna biru dengan hijau. Kalau dekat depan ni saya nampak biru hijau. Kalau belakang tu nampak gelap. Awan tu nampak jauh. So kalau dia mentafsir secara terperinci, orang itu guna otak kiri. Sebab otak kita ni ada hemisfera kiri, ada hemisfera kanan. Awak pernah dengar ke otak kanan, otak kiri, otak kanan, otak kiri? Jadi sebab tu cikgu saja je tanya tadi. Okey. Okey, cuba kita tengok deh. Nanti cikgu akan beri soalan ni. So daripada soalan tu, cikgu dapat ni yang lama dah cikgu buat 2-3 tahun lepas. I got left brain 65%. Cikgu dapat otak kiri 65%. Maknanya cikgu ni banyak guna otak kiri dan otak kanan cikgu 35%. Lepas ni cikgu akan minta volunteer seorang untuk jawab. Dia ni dapat otak gapo? Okay, so
Cuba kita tengok dia. Kalau orang guna otak kiri, dia ni jenis mikir logik. Kalau nak kecek dengan dia, kena kecek logik. Kalau nak kecek dengan dia, kena ada data. Kalau nak kecek dengan dia, dia akan tanya logik lah, logik. Benda logik. Logik. Jenis dia nak data. Dia nak maklumat. Okay, dia detail. Dia jenis menganalisis. Okay, menganalisis. Kalau orang kecek ke apa, dia nak cari point dalam yang orang tu bercakap. Point dalam yang bercakap tu. Tu analisis. Kalau dia tengok apa-apa pun, dia akan tengok analisisnya. Kalau karangan panjang-panjang pun dia akan cuba analisis, keluarkan satu persatu. Sequencing. Kalau orang tu bercerita dengan dia, dia akan cuba susun atur cerita orang tu. Tup, dia akan susun atur. Tu sequencing. Dan kalau dia baca karangan panjang pun, dia akan cuba atur. Dia keluarkan so. Dia akan atur biar jadi jujuk. Okey, lepas tu linear. Dia suka sesuatu yang tersusun. Dia berkebolehan dalam mathematics, dia berkebolehan dalam bahasa, dan dia nak fakta. Dia tak boleh, kalau kecek dengan dia kena ada fakta. Dan kalau dia dengar lagu, dia lebih kepada perkataan, dia bukan dengar tempo. Faham ke? Lagu ke dia ada music dengan ayat. So kalau orang jenis guna otak kiri ni, dia lebih kepada ayat dalam lagu tu. Dia think in words. Dan dia lebih kepada words of song tu. Word, perkataan-perkataan dari tu. Sebab tu dia boleh kata, bodoh lirik lagu ni. Sebab dia tengok dengar lirik tu. Okay, dan dia lebih kepada computation lah. Komputer. Okay, kalau orang yang menggunakan otak kanan, dia lebih kreatif. Okay. Dia kreatif, dia berimajinasi. Imajinasi ni bukan koya kokse. Maknanya dia koya untuk dapatkan idea. Pemikiran dia holistik. Dia lebih kepada intuition, gerak hati dia. Berdasarkan gerak hati. Dia mahir dalam arts, rhythm, okay, non-verbal feelings. Dia lebih kepada perasaan. Dia adalah budak yang visualization. Dia kalau belajar, dia suka dalam bentuk visual. Dia tak boleh pergi dengan perkataan ni. Sebab tu ada setengah orang kan karangan panjang-panjang, dia tak boleh baca. Dia kata, lukis boleh lukis. Maknanya dia tak boleh pergi dengan perkataan. Okay, tune of songs. Dia kalau dengar, dia akan dengar tempo music tu. Dia bukan dia tak cara ke lirik, dia cara ke music tu. Dan dia ni suka berangan-angan, dia suka berkoyak. Tu orang otak kanan. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada otak kanan, otak kiri tu, kita nak belajar medulla oblongata, cerebrum apa semua tu. Cikgu stop dulu sekejap. Kita buat ujian deh. Siapa nak volunteer nak jawab soalan? Nak tahu dia ni dapat berapa otak kiri, dapat berapa otak kanan. Siapa dia nak volunteer? Saya. Siapa saya tu? Siti Alia. Alia Okey, so cikgu akan buka ujian sekejap ambil masa sikit lah. Awak pun boleh jawab sama-sama sebenarnya. Okey, sekejap kita buka. Apa? Brain test. Sekejap cikgu buka sekejap. Brain test. Tapi soalan ni dalam bahasa Inggeris Tak apa, awak kan bisa. Sekejap cikgu akan share tab. Sekejap. Okay, cikgu akan share a tab. Right brain. Bersedia ada Kak Alia? Ya. Okay. Cikgu tak akan undur Okay, nampak dah slide cikgu? Nampak. Nampak Okay, boleh bersedia dah? Okay, 1, 2, 3. In which direction is the dancer turning? Kanan. Kanan. Hak mana hak ni? Ah. Hak ni cikgu tekan
Ah, Okay. Choose the color, not the word. You have 4 seconds for each task. So cikgu akan start Choose the color. kiri. Jawab pink ke gapo? Aduh. Orange. Tak ada cikgu. Mulalah kita mula tu start balik. Awak lambat. Dia kena cepat jawab kau ni. Okey, sekejap. Okay, okay. Sekejap, kita kena ni balik. Sekejap, apa ni? Sekejap Kena ni balik. Dia sebab kalau jawab soalan ni, gini lah kak senang. Cikgu share link boleh? Boleh? Cikgu share link, awak masing-masing jawab di handset boleh? Boleh. Boleh. Sebab tak boleh lah nak buat gini. Okey, cikgu share di kelas. Lepas tu masing-masing nyatakan. Cikgu masa beberapa minit saja untuk jawab and then kita sambung balik. Okey. Cikgu share dah dalam grup kelas. Masing-masing jawab. Lepas tu royak dalam WhatsApp. Awak dapat berapa. Okey. Good luck. Boleh menjawab sekarang. Cikgu tunggu. Siap dah cikgu? Siap dah? Boleh otak ke apa? Otak mana banyak? Otak kiri. Otak kiri berapa persen? 53. 53. Otak kanan? Otak kanan 47. 47. Lebih kurang lah tu dia dekat-dekat. Orang lain lah, orang lain. Saya pun sama cikgu. Ya. 50 lebih gitu. Sama dengan Alia. Ya, punya seimbang lah. Okey, lagi. Seimbang ni maksud dia boleh pergi dua-dua. Lagi. Siapa lagi dapat? Siapa lagi boleh share? Ada pelajar takut tu nak share tu. Dia tiba-tiba dia buat dapat otak kanan. Otak kanan maksudnya orang tu sastera sebenarnya. Dia bukan orang sains. Ada lagi. Cepat. Siapa boleh share? Tengku nama Sarah Damia. Tengku ada Tengku? Kita dah menghampiri waktu tutorial dah ni. Cepat. Aku dulu jawab soalan lagi kot. Tak habis lagi. Lama baca soalan. Cikgu, saya otak kiri 53, otak kanan 47. Lebih kurang buat awak deh. Lebih kurang. Saya sama dengan Aisyah tu. Sama. Super. Lebih kurang lah. Okey. 56. Jadi, sebab itulah duduk dari kelas sains tu. Sebab lebih kurang. Maknanya awak ni boleh pergi dua-dua lah. Maknanya boleh pergi dua-dua. Boleh pergi sains, boleh pergi sastera. So, bila dah tahu macam tu, syukurlah. Maknanya kalau belajar biofizik kimia boleh pergi. Belajar sejarah PI, BM, BI boleh pergi. Dah. Sebab ada setengah orang subjek sains je dia boleh pergi. Ada setengah orang subjek sastra je dia boleh pergi. Okey. Saja je brain test. Okey. Kita sambung sikit je lagi. Lepas tu awak boleh buat latihan praktis formatif lah. Okey, so ini ialah ruang dalam otak awak Ini ialah ruang dalam otak awak. Yang besar ni semua ni, yang besar semua ni, ini ialah cerebrum. Cerebrum. Yang ni kecil belakang ni, ini ialah
cerebellum. Okay, yang duduk dekat tengah-tengah ni ialah thalamus. Yang duduk dekat sini hypothalamus. Jangan tukar sini thalamus. Ni hypothalamus. Ni macam tubik ni ialah kelenjar pituitari. Okay, lepas tu yang duduk kat bawah ni ini ialah medulla oblongata. Okay, boleh dah. Yang besar tu cerebrum, belakang cerebellum, tengah-tengah thalamus, bawah dia hypothalamus. Choking tubik ni ialah kelenjar pituitari, and then yang dekat leher kita, pangkal leher kita, ini ialah medulla oblongata. Okey, cikgu nak pergi dengan laju-laju. Apakah fungsi untuk setiap ni? Okey, fungsi untuk setiap ni. So boleh rujuk buku teks awak muka surat 221. Okey, cerebellum. Okey, sorry. Cikgu pergi cerebrum dulu. Ni cerebrum belakang ni. Merupakan struktur paling besar dan kompleks pada bahagian hadapan otak. Permukaannya berlipat-lipat untuk menambah luas permukaan untuk memuatkan lebih banyak saraf. Merupakan pusat mengawal emosi, pendengaran, penglihatan, personaliti dan tindakan terkawal. Tindakan terkawal ni ialah tindakan kita sedar kita nak buat. Contoh, kita sedar kita nak angkat tangan, kita sedar kita nak bangun, kita sedar kita nak makan. Okay, cerebrum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor. Maklumat dianalisis, diintegrasi dan dihubung kait untuk menghasilkan persepsi deria. Gerak balas ditentukan dan arahan diberikan kepada efektor. Cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental. Nak tahu cerdik tak cerdik? Sinilah, cerebrum lah. Okay, seperti pembelajaran, kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa, kemahiran matematik. Jadi semua ni tentang kita belajar, kita sedar, tindakan terkawal, tentang diri kita, semuanya duduk dekat cerebrum. Okay, cerebellum pula. Cerebellum sini memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otak untuk pergerakan badan. Cerebellum ni untuk keseimbangan badan. Sebab tu bila kena katuk sini, kena pukul. Bila kena pukul dekat belakang ni, dia jadi terhuyung-hayang sebab dia hilang keseimbangan badan. Okey. Seterusnya, hypothalamus. Hypothalamus sini tak ada, dia duduk bawah thalamus. Mengkoordinasi H juga, H dengan H. Hypothalamus mengkoordinasi homeostasis. Merupakan pusat kawalan untuk kawal atur suhu badan, keseimbangan air, tekanan darah, mengesan kelaparan, dahaga dan keletihan. Sekejap awak baca sebentar. Okey, hypothalamus menghubungkan sistem saraf kepada sistem endokrin melalui kelenjar pituitari, mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Okey, senang cakap, nanti kita akan belajar yang ni. Hypothalamus ni untuk homeostasis, untuk untuk kawal keseimbangan badan. Bukan keseimbangan badan. Untuk kawal keseimbangan rangsangan dalam tadi. Air lah, tekanan darah lah, lapar, dahaga, keletihan, semuanya dah. Okey, yang ni tak apa. Yang ni kita akan belajar detail lagi. Okey, kelenjar pituitari ni terletak di bawah hypothalamus. Dia adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin dan kelenjar ni boleh merembeskan banyak hormon yang boleh mengawal rembesan hormon lain. So dia sangat penting lah sebab dia merembeskan macam-macam hormon. Yang ni kita akan belajar lepas ni. Okay, kemudian medulla oblongata terletak pada bawah cerebellum, mengawal tindakan luar kawal. Dia ni semua ni benda hak luar kawal belaka dia kontrol. Iaitu yang tak sedar, yang tidak disedari. Contoh apa yang tidak disedari? Denyutan jantung. Kita tak sedar benda tu berlaku tapi kita tak boleh nak kontrol dia. Sebab tu dia luar kawal. Pernafasan, pencernaan makanan, pemvasocerutan tekanan darah, peristaltis, muntah, batuk, bersin, menelan. Awak mana boleh kontrol awak nak bersin? Dia akan berlaku je.
So sebab tu dia ni tindakan luar kawal. Okay, so kita dah habis. Jadi cikgu akan berhenti setakat ni sebab kalau cikgu masuk saraf punca awak call opening. Jadi tugasan awak ialah siapkan praktis formatif. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey. So kalau tak ada, selamat bercuti. Cuma kalau apa-apa nanti cikgu bagi tahulah kelas Mungkin cikgu akan ambil Cikgu, satu kelas sahaja kita topik. minggu depan. Tak ada. Minggu Minggu depan. cuti. So tapi cikgu akan ambil juga mungkin dalam seminggu tu mungkin cikgu akan ambil sehari. Sehari gitu je, Okay. sehari 2 hari gitu dah. Tapi tak lebih. Cikgu memang tak akan lebih daripada sejam lah. Dan awak jangan risau saja. Sebab cikgu nak kejar silibus Okey, apa-apa cikgu Okey. akan lah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum. Cikgu, nanti atas slide. Ya. Boleh. Nanti cikgu atas slide. Okey. Masih Terima kasih cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Minggu ni jaga diri Bye, selamat bercuti.